Assalamualaikum. Sekarang saya bersama dengan Datuk Luqman. Okay, Datuk, selamat petang. So, Datuk, saya ini menanyakan beberapa soalan lah. Apa pandangan Datuk mereka-mereka yang tidak dicalonkan dalam jabatan kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni petang ni kita bersembang santai sementara menunggu masuk waktu maghrib bersama Kak Nuria, bersama Profesor Dr. Bahar, Azlinda, Kak Pah Merah dan rakan-rakan yang hadir pada petang ni. Jadi nasihat saya satu saja, okey. Kali ini kita nak menang dengan 2/3 majoriti. Kita nak menang dengan 2/3 majoriti. Jadi kita tidak ada pilihan. Jadi jangan sampai benda-benda yang titik bengit ini akhirnya menyebabkan parti tidak menang. Ada ramai orang memang dah pasang badan nak bertanding kursi DUN kan. Tidak kesampaian. Yang Fras sudah pastilah kita kena terima hakikat, siapa juga dia tetapkan Fras. Dia tetapkan Fras. Tapi jangan ambil masa terlalu lama untuk Fras. Kalau nak Fras pun Fras lah sehari 2 hari kan. Lepas tu kena move on. Lepas tu kena start bantu calon kita yang menang. Kerana kalau kali ni kita tak tercalon di peringkat DUN, ada kemungkinan kita mungkin boleh pergi ke peringkat parlimen. Ada lagi. Cuma kali ni kelebihan dia, kita ada pilihan raya negeri dulu, lepas tu baru kita ada pilihan raya di peringkat parlimen. Kalaupun kita tidak tercalon di peringkat parlimen, kan, tak semestinya segala kerja baik kita sepanjang tempoh perjuangan kita dalam parti ni berakhir dengan kita berada di dalam Dewan Undangan Negeri, Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, kan? Ada kemungkinan besar juga, kita tak dapat ganjaran di dunia ni, maka akhirat nanti yang kita akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat di muka bumi ini. Jadi bagi saya kali ini kita berada dalam keadaan yang begitu crucial. Kita perlukan kemenangan yang boleh membawa kepada kemenangan 2/3. Itu sebab kita mengadakan pilihan raya negeri. Kerana sebelum ini keadaan kita tidak stabil. Kita terpaksa berkongsi kerajaan bersama dengan PPBM, bersama dengan Bersatu, bersama dengan musuh-musuh yang nak membenamkan kita, yang nak menanam kita. Tapi kalau misalnya kerana pasukan kita, orang yang kita sanjung, pemimpin kita tidak menjadi calon, dan akibat daripada frustration kita tu ataupun kekecewaan kita tak turun membantu jentera pilihan raya. Kita tak membantu pasang poster. Kita tidak, apa kata orang tu, kita pergi bercuti ke luar negara, ataupun kita masa hari mengundi tu kita hilang, tak keluar mengundi. Kita hasut pula orang-orang ni. Last kali yang rugi siapa? Yang last kali yang rugi parti kita. Parti kita akan dilihat ditolak oleh rakyat. Dan parti kita, kalau pilihan raya kali ni pilihan raya sangat penting. Ini kali pertama pilihan raya di negeri Johor ini akan menjadi kayu pengukur sama ada UMNO, BN mampu untuk memenangi pilihan raya akan datang ataupun tidak. Kalau misalnya kita gagal perform dengan baik dalam pilihan raya kali ini, maka ianya akan memberikan isyarat bahawa rakyat menolak kita. Padahal sabotaj dalaman. Padahal ada di antara kita yang nak kursi ni, kursi kawasan majoriti Melayu, nak orang Melayu bertanding, nak UMNO bertanding, tapi kursi dapatkan MIC, kursi dapatkan MCA. Akibat daripada kita boykot, katakanlah tiba-tiba kita hanya memenangi 27 kursi. Apa jadi? Kita terpaksa bekerjasama dengan Bersatu balik. Dan kalau kita terpaksa membentuk kerajaan negeri bersama dengan Bersatu, kerana kita boykot, tak nak calon MCA, tak nak calon MIC, apa akan jadi? Yang dapat padahnya ialah parti kita.
parti kita akan ditafsirkan ataupun akan wujud persepsi bahawa parti kita ditolak oleh rakyat sekali lagi. Kan? Dan lebih mengecewakan bila kita bergantung kepada orang lain untuk membentuk kerajaan negeri, maka ketidakstabilan yang berlaku sebelum pilihan raya PRN negeri yang ke-15 ini akan berlaku balik. Akan wujud balik kerajaan campuran. Saya yakin ramai yang tidak mahu melihat benda ini berlaku. Jadi kalau ada kekecewaan, okey, bolehlah 1-2 hari itu kan ambil masa untuk pulih. Saya tahu ramai rakan-rakan ni mereka dah kerja kan untuk memenangi pilihan raya ni, dan mereka juga dah bekerja untuk pastikan mereka dapat jadi calon. Mesti ada kekecewaan tu, tidak boleh dinafikan kan. Tetapi kita kena overcome benda tu cepat kan. Dan kalau kita overcome benda tu cepat, insya-Allah ahli-ahli UMNO, Akaumbi, bila dia tengok kita konsisten dengan perjuangan kita kan, insya-Allah kan, mana dah tahu kita akan diberi peluang kedua, ketiga, keempat kan. Jangan risaulah kan. Yang penting kita kena pastikan kita boleh membentuk kerajaan, kalau boleh 2/3 majoriti. Kalau tak boleh pun kita nak pastikan bahawa kita boleh menang kan, dengan membentuk kerajaan secara bersendirian. Bila kita boleh membentuk kerajaan secara bersendirian, kalau lepas tu kita nak kukuhkan, nak dapatkan 2/3 terpaksa bekerjasama, lain cerita. Lepas tu kita boleh bekerjasama dengan sesiapa saja. Kan? Dengan syarat kita mesti menang dulu lebih daripada separuh. Bila kita ada simple majority, kita kerjasama dengan orang tu tiba-tiba tak suka dengan polisi yang kita buat. Contohnya kita nak luluskan duit KWSP ke, kita nak masjid-masjid kita nak benarkan supaya orang ada vaksin ke tak ada vaksin, kita nak supaya orang dibenarkan selagi dia umat Islam balil berakal, tak gila, kita tak nak tambah satu lagi rukun, kena ambil vaksin ataupun nak kena ambil booster baru boleh solat kan. Kalau katalah kita buat macam tu, ada parti lain yang bekerjasama dengan kita untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan negeri, dia bentuk kerajaan campuran dengan kita. Kalau dia tak bersetuju, dia nak tinggalkan kita, dia tinggalkan. Kita tak boleh bimbang sebab kita dah membentuk kerajaan secara bersendirian. Cuma nak menguatkan, kita baru bekerjasama. Itu kalau nak menguatkan. Kalau misalnya kita tak ada 2/3, dan kalau ada keperluan untuk bekerjasama, saya yakin insya-Allah. Cuma sekarang ni kita berhadapan dalam keadaan pilihan raya ni, kita kali pertama akan mendapat pengundi baru yang berusia 18 tahun ke atas. Dan orang yang mungkin dah umur 50-60 tahun tak pernah mengundi, lepas ni automatik mengundi. So ada 1/3 pengundi yang akan mengundi dalam pilihan raya negeri ni adalah merupakan golongan macam ni. Jadi kita tak tahu dia orang ni belah kita ke, dia orang belah sebelah sana ke, sebelah PN ke, sebelah Pejuang ke, kita tak sure kan. Okey. So, apa yang disebut oleh Datuk Lokman tadi itu seolah secocok dan mencerminkan aspirasi dan juga harapan yang umat Datuk Seri Hasni Mohamad. Dia nak wujudkan kestabilan demi kemakmuran untuk semua, kemakmuran untuk semua di negeri Johor ni. Jadi apa pandangan Datuk tu tentang harapan yang berhormat Menteri Besar ni macam mana? Kalau kita lihat dalam konteks sebelum ni kalau nak ikutkan Datuk Seri Hasni, dia boleh je dia boleh kekalkan berkuasa sampai 2023, sekitar bulan Julai macam tu kan. Ada masa lagi setahun lebih. Betul tak? Banyak benda boleh dibuat kalau dia fikir pasal jawatan dia sebagai Menteri Besar. Tetapi kita berada dalam keadaan tidak stabil. Kita ada 28, kita ada majoriti. Dia orang 27. Tapi kita tengok apa jadi. Daripada 28 ni termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang selalu tak datang sidang Dewan. So, contohnya masa nak meluluskan belanjawan 2022. Bila datai 27, akhirnya kerajaan kita ni terpaksa bergantung harap kepada ihsan speaker yang datangnya daripada amanah. Kalau kali pertama
mungkinlah speaker ni dia hormat ke bawah Duli Tuanku Sultan Johor, dia menyokong kita dan diluluskan belanjawan tersebut. Tapi kalau dia selalu sangat buat macam ni, maka parti dia akan beranggapan bahawa speaker ni dia belah kita ke belah Barisan Nasional. Kalau belah Barisan Nasional, baik dia masuk BN je. Jadi kita tak boleh memerintah semata-mata mengharapkan ihsan daripada musuh kita. Kita kena dapatkan mandat baru. Dan bila kita dapat mandat baru, orang akan tahu bahawa negeri Johor ini adalah sebuah negeri yang stabil. Kita tengok, bila kita berjaya mendapat mandat baru di negeri Melaka, pelaburan kepada negeri Melaka itu datang mencurah-curah. Foreign direct investment datang berlipat kali ganda. Dan saya yakin, kalau Johor yang sebelum ini 2016, 2017, 2018 dalam sektor pembuatan contohnya, kita setiap tahun dapat nombor 1 foreign direct investment. 2018 tu pun masa kita masih memerintah lagi. Lepas bulan Mei tu baru lingkup. Lepas tu jatuh nombor 4, nombor 5. So saya yakin Johor boleh kembali gemilang, boleh kembali makmur kalau kita beri mandat yang besar kepada Barisan Nasional. Kita boleh membentuk kerajaan. Dan rata-rata kawan-kawan kita, khususnya golongan peniaga, masyarakat Cina, Tionghoa contohnya, sambutan mereka terhadap contohnya Datuk Seri Najib yang turun ke Johor Bahru, terhadap kita punya petugas-petugas. Kalau sebelum ni ada setengah dia orang ni tengok kita pakai baju biru ni pun dia orang tak berapa nak nak pandang lah. Betul tak? Tapi sekarang ni bila dia tengok kita pun dia angkat tangan, dia tegur, nampak macam dia appreciate kita, kan? Dari situ pun kita dah boleh baca bahawa masyarakat Cina pun nampaknya macam ada ramai yang coming back. Lebih-lebih lagi bila zaman pemerintahan Pakatan Harapan, zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin, keadaan ekonomi terjejas, bursa saham Kuala Lumpur jatuh. Siapa pemegang saham paling banyak? Masyarakat Cina. Bila duit kita jatuh, golongan peniaga terutamanya masyarakat Cina juga, kan? Dia orang ni lah yang beli spare part, harga naik melambung, beli tu beli ni, semua yang diimport daripada luar negara semua naik, mencanak. Dan kita punya duit bila jatuh nilai dia, kita kena bayar lebih untuk sesuatu barang tu. So dia orang ni rasa dia orang boleh dapat. Sekarang ni saya yakin mereka dah belajar melalui pengalaman dia. Dulu mereka cakap ini kalilah mereka nak mencuba tukar kerajaan. Kerana mereka ingat DAP ni bagus, mereka ingat DAP ni melaksanakan apa yang dipanggil sebagai good governance, anti corruption dan sebagainya. Rupa-rupanya bagi kuasa lagi korup. Bukan setakat korup lagi, kan? Rosak ekonomi jahanam. Jadi mereka belajar melalui pengalaman ni. Saya yakin ramai kawan-kawan kita yang daripada masyarakat Tionghoa khususnya, mereka-mereka yang peniaga ni, mereka akan kembali bersama dengan kita. Bukan saya pelabur-pelabur baru tak masuk negeri Johor ni. Yang pelabur yang sudah ada pun lari. Lari. Itu yang bahaya ni. Itu kena faham. Itu yang kena kestabilan ni kena betul. Okey tu, 70% adalah muka-muka baru kalau DPR. Apa pendapat Datuk mengenai yang 70% ni? Dia macam gini, nak membentuk sebuah kerajaan yang stabil, kita perlukan wajah-wajah baru. Itu untuk kesinambungan parti. Itu juga dapat memberikan satu impression, satu persepsi di kalangan rakyat bahawa UMNO serius dalam usaha untuk meremajakan parti. BN serius dalam usaha meremajakan kerajaan Barisan Nasional. Jadi walaupun kita meletakkan orang muda, ramai orang muda, banyak golongan profesional, cendekiawan, anak-anak muda, Melayu baru, kita juga sulamkan dengan orang lama. Kena ingat, kalau semua sekali orang muda, tak ada experience langsung, siapa yang nak guide dia orang ni? Itu sebab kita perlukan orang lama macam Insinyur Datuk Hasni Mohamad, kita perlukan macam YB Datuk Samsul Bahari Jamali, kita perlukan orang macam Datuk Dr. Fuad Zakarsi. Walaupun dia dulu pemimpin di peringkat nasional, tapi
dengan adanya beliau di peringkat negeri, dia akan membimbing anak-anak muda yang kita kehadapankan. Dia akan membimbing, dan setidak-tidaknya kawan-kawan kita yang baru dalam arena politik sebagai wakil rakyat ni, mereka ada pakar rujuk yang mereka boleh rujuk. Saya yakin gabungan yang ada, saya tengok list yang diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hasni Mohamad ni satu adunan yang cantik. Ianya bukan hanya menggambarkan bahawa kita bersedia untuk melakukan reform, ianya juga memberikan gambaran bahawa kita ada sebuah kerajaan yang ada pengalaman, ada sulaman di antara golongan yang berpengalaman dengan anak-anak muda yang masih lagi bersih, yang masih lagi ada integriti, yang terbukti. Kita ada tapisan keselamatan, kita melalui tapisan keselamatan di peringkat SPRM, kita ada tapisan keselamatan di peringkat Special Branch, nak pastikan dia orang ni tidak ada rasuah, tidak ada kes jenayah. Ada tapisan keselamatan di peringkat lembaga hasil dalam negeri, kalau bankrupt tak lepas, kan? Ada tapisan keselamatan di peringkat banyaklah, banyak pihak, banyak pihak. Ya, nak pastikan yang kita utarakan itu bersedia untuk menjadi pentadbir di negeri Johor. Sama ada mereka akan jadi Esko Kerajaan Negeri, akan menjadi wakil rakyat, dah sedia untuk berkhidmat kepada rakyat. Ya. Dalam benda tu Datuk, saya pun ada juga pihak terasa lucu apabila membaca kenyataan Muhyiddin Yassin yang kata dia sanggup menjadi penasihat ekonomi kepada Kerajaan Negeri Johor. Maaf saya rasa sorry lah Datuk, saya terketawa. Saya yakin lagi banyak dia bercakap dia nak jadi penasihat ekonomi negeri Johor ni, lagi banyak dia cakap macam ni, lagi baik untuk kita. Sebab apa? Sebab rakyat tak pernah lupa 61 tahun BN memerintah, tak pernah kurung rakyat duduk kat rumah. Hanya sebuah kerajaan bodoh dalam Malaysia ni yang pernah memaksa kita untuk duduk di rumah sebagai satu solution untuk menurunkan kadar COVID. Akibat ketidakcerdikan dia ni, kita pun tahu puncanya ialah kerana bimbang takut beliau akan berhadapan dengan undi tak percaya di parlimen. Kalau dia nak lockdown, dia lockdown ahli parlimen sudahlah. Betul tak? Ada istiharkan kawasan parlimen tu sebagai kawasan PKPD, tak boleh pergi ke sana. Sudah. Kenapa heret rakyat? 18 bulan dia berkuasa, kita tengok rakyat terpaksa duduk di rumah, tak boleh mencari makan dengan sempurna. Dan kesan dia sampai ke hari ni. Bila betul lah mula-mula bila dia membentuk kerajaan, kita yang angkat dia. Datuk Najib, Datuk Zahid berikan sokongan pada dia menjadi Perdana Menteri. Mula-mula tu dia dengar lah nasihat kita, suruh bagi bantuan, suruh benarkan keluar air Sina, dia ikut. Mula-mula dia ikut. Masa tu lah orang panggil dia Abah. Lepas tu bila dia mula nak penjarakan Datuk Najib, Datuk Zahid, nak penjarakan Datuk Seri Ahmad Maslan, dia dah mula besar kepala. Nasihat kita tentang ekonomi pun tak mau ikut. Itu yang orang panggil dia Abah kau. Kan? Orang mula membenci. Apatah lagi kalau bagi bantuan ni pun, tapi kita sekat rakyat daripada keluar cari makan. Cukup ke bantuan yang dia bagi tu? Kalau satu keluarga tu pendapatan isi rumah dia 4,000, itu pun boleh dikira sebagai B40. 4,000 pendapatan isi rumah. Bantuan kerajaan ada sampai 4,000? Tak ada. So dia punya rumah tersekat. Betul, ada setengah-setengah tu dapat moratorium. Tetapi kena ingat, orang yang susah betul, rumah pun tak ada, mereka menyewa. Yang dapat moratorium ni ialah pemilik rumah, orang yang mampu beli rumah. Orang susah ni beli rumah pun tak dapat, tak mampu, jadi menyewa. Bila menyewa ada moratorium? Tak ada.
Kalau nasib baik dapat tuan rumah yang bagus, adalah. Dia bagilah diskaun sikit. Ada, tapi tak banyak. Dia tak wajib pada semua. Jadi diorang nak survive ni, nak bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, nak bayar pendidikan anak-anak. Bas sekolah memang betul lah tak berjalan, tapi bas sekolah tetap kena bayar. Kan? Yuran pengajian anak-anak tetap kena bayar walaupun belajar daripada rumah. So banyak benda-benda macam ni tak cukup. Kan? Bila tak cukup, akhirnya berhutang. Simpanan dah habis. Berapa lama boleh simpan? Kalau orang tu memang duit banyak, dia memang banyak simpanan. Kena lockdown 2 tahun pun tak ada kesan. Tapi saya nak beritahu lah, berapa ramai kawan-kawan saya yang top 20 top 20 kereta ada 15-16 biji. Sekarang ada yang setengah-setengah dia orang ni dah jadi macam B40. Hilang pendapatan, gulung tikar, bankrupt. Kerana sebenarnya lebih mudah susah ketika kita sedang susah. Bila kita dah memang susah, kita orang susah, kita tidak ada komitmen. Tetapi bila kita dah tengah kaya, kita ada kereta 10 biji, 5 dah habis bayar, 5 lagi belum habis bayar. Tiba-tiba kita tak boleh keluar kerana perniagaan kita bukan essential services. Muhyiddin jadi Tuhan, dia tentukan orang ni boleh keluar meniaga, orang ni tak boleh keluar meniaga. Kan? Orang ni anak tak payah bagi makan. Kan? Tak payah sediakan nasi dengan lauk kat bawah tudung saji bagi Muhyiddin. Tak boleh macam tu. So saya yakin kalaulah dia tawarkan diri dia sebagai penasihat ekonomi, kan? Saya yakin ramai boleh bayangkan negeri Johor ni akan lingkup seperti mana kerajaan Malaysia lingkup. Hari ni yang kerajaan Malaysia ni berada dalam keadaan, bagi saya lah, boleh tahan tenat jugalah. Kenapa? Kerana hutang yang dibuat oleh Mahathir campur dengan hutang yang dibuat oleh Muhyiddin. Itu sebab nak keluar duit KWSP pun tak boleh sekarang ni. Sebab dah terlebih hutang. Kita punya credit rating zaman Datuk Seri Najib A negatif. Zaman sekarang dah tinggal B positif. Kalau nak berhutang boleh, tapi interest rate yang kita kena bayar tinggi. Dan bila kita punya dah sampai shilling, shilling pun zaman Mahathir dinaikkan shilling, zaman Datuk Seri Ismail Sabri pun Muhyiddin pun shilling dinaikkan. So shilling ni berapa kali nak naik? Kan? So dia tak payahlah nak cerita, nak dedahkan. Benda tu maklumat memang boleh dapat. Apa ke bodoh sangat dia ni? Kan? Maklumat tu ada. Dan punca kerosakan tu dia tak payah dedahkan, kita tahu. Punca kerosakan tu dia sendiri. Dialah punca segalanya. Jadi kalau dia nak tawarkan diri sebagai penasihat ekonomi, cantik. Cantik. Sebab senang kerja kita. Kerja kita senang je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan undi Perikatan Nasional, insya-Allah 5 tahun akan datang tuan-tuan akan kena lockdown. Nah. Saya rasa jangan Datuk. Kita punya ekonomi kita tak stabil. Datuk kata banyak company yang belum kikah. Saya keluar daripada soalan ni. Saya mendengar satu statement yang mengatakan apabila dia ada buat di mana tempat ni kata Datuk Seri Najib dan Zahid Hamidin datang jumpa dia. Itu yang saya marah sangat Datuk. Mengatakan bahawa dia macam ni. Datuk perlu jelaskan. Okey. Saya dah tanya dengan Yang Berhormat Presiden. Presiden bersumpah tak betul. Dan Presiden pun dah tweet. Dia dah kata saya bersedia untuk bermubahalah. Bersedia untuk bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dia tak pernah pun pergi jumpa dengan Muhyiddin bawa fail. Ini bodoh. Muhyiddin punya model dia nak menipu pun tak pandai. Orang kalau nak minta engkau lepaskan dia daripada mahkamah, bila masa yang paling cantik sekali? Masa nak berunding. Kau ada 32 kursi. Itu pun 16 curi daripada UMNO, 9 curi daripada PKR. Yang betul-betul kau menang pun 13. Daripada 13 ni 6 ekor je yang ikut kau. Itu pun seorang lagi ahli parlimen sini, Seri Gading. Kan? Yang itu je original yang dia. Yang lain kita punya. So kita ada 43 ahli parlimen Barisan Nasional. Kalau kau nak sokongan kita, okey, lepaskan kes mahkamah kita dua-dua. Kalau nak ikutkan. Sebelum kita
bagi dia jawatan Perdana Menteri, kita dah letak kita punya terms and condition. Ini arts of negotiation. Takkan kita bagi dulu, lepas tu kita biarkan dia sembelih kita. Bodoh lah kita. Betul lah. Jadi Datuk Seri Zahid berani bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak pernah pun pergi jumpa dengan bawa fail bertimbun ni. Lagipun kalau setakat nak minta suruh lepaskan diri daripada kes mahkamah ni, dia boleh suruh, Din, kau tolong lepaskan aku. Cakap macam tu cukup lah. Apa pasal nak bawa fail? Dia tertuduh, dia bukan peguam bela ataupun peguam cara nak kena bawa fail. Ni Mahathir ni kadang ini apa ni, lebih kurang lah Mahathir dengan Muhyiddin ni kan, sama-sama tak berapa cerdik. Dia cerdik buat menipu, tapi dulu tak ada internet. Maklumat tidak di hujung jari. Itu sebab dia buat apa orang bangga, Twin Tower. Sebab orang tak tahu Twin Tower tu sebelah, Jepun buat sebelah, Korea buat, dua-dua ada kepentingan bini dia dalam semua sekali, daripada Mamam, daripada perabot Arad, Mirzan Mahathir, semua sekali ada kepentingan, anak beranak ada semua. Orang tak tahu. Buat Sepang Circuit Formula 1, ada kepentingan nak meletakkan anak dia sebagai chairman Sepang Circuit Formula 1. Yang buat tu kontraktor kroni dia. Buat Putrajaya pun sama juga, semua toke-toke dia. Satu je Ahmad Zakir Resources je yang dapat buat masjid besi tu. Yang lain semua kroni-kroni dia belaka. Setiap benda yang dia buat dulu, orang boleh nampak hebat Mahathir, macam-macam dia buat. Tapi sekarang maklumat di hujung jari. Orang dah boleh fikir. Kalau kau ni bersih, takkan ada daripada 9 orang Perdana Menteri ni, anak dia seorang je, seekor pun tak ada jutawan. Semua jadi billionaires. Tok, dalam hal ni, saya pun ada juga bersembang dengan pengundi-pengundi. Dia ada nampak ni, ini saya nak cerita dengan Datuk kat mana. Dia orang kata, dia lihat ni satu penganiayaan. Bukan lagi apa ni, satu penganiayaan memang Datuk Seri Presiden UMNO dan juga Datuk Seri Najib. This is macam memang nyaya lah. Contohnya macam Datuk Zahid masa mula nak kena, bila ditanya pasal dia orang punya kertas pendakwaan apa semua sekali tak cukup lengkap, dia punya siasatan tak selesai lagi. Bila kita tanya kenapa orang yang didakwa, orang yang menerima suapan didakwa, kenapa Data Sonic dengan MyEG yang memberi suapan tu tak didakwa? Saya masih ingat lagi SPRM kata kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. So itulah kualiti siasatan ke atas kes Datuk Seri Zahid. Belum lagi cerita yang pendakwaan ni hanya berdasarkan buku 35 Wan Badak, budak KJ. Yang peliknya dalam buku 35 ni, orang yang terima duit daripada Wan Badak ni antaranya YBKJ. Tapi kenapa sampai sekarang YBKJ tidak didakwa? Kenapa Datuk Zahid didakwa? Ini persoalan yang kita nak bangkitkan. Di mana datangnya keadilan? Kita tengok Pang Likud, dia berjaya, dia turunkan bila Lim Guan Eng meluluskan pindaan tanah milik Magnificent Emblem, di mana Pang Likud menjadi board of director, daripada tanah pertanian ke apa, tukar kepada perindustrian kan. Bila dia sign saja, rumah bernilai 4.27 juta dia dapat dengan harga 2.8 juta saja. Pang Likud kena dakwa kan, lepas tu Lim Guan Eng kena dakwa kan, pemberi dan orang yang menerima suapan kena dakwa. Tapi dalam kes Datuk Zahid, kenapa Jeneral Hashim Mat Ali, adik ipar, abang ipar Mahathir, tak didakwa? Kita nak tanya, adakah kerana dia ada hubungan dengan Mahathir dia tidak didakwa? So ini jelas menunjukkan bahawa ada pendakwaan terpilih, selective prosecution, pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution. Dalam kes Datuk Seri Najib sekarang lagilah dah terbongkar. Hari ini tim Lesner sedang disoal siasat, dalam dia menjadi saksi pihak pendakwaan untuk mendakwa Roger Ng. Dia menceritakan bagaimana
duit dimasukkan ke dalam akaun keluarga Zeti 715 juta. Ada pendawaan ke atas Zeti? Tak ada. Itu masih lagi tak hilang pun. 85 juta diterima oleh Nur Muhammad Yaakob. Ada pendawaan? Tak ada. Busuk-busuk pun, girlfriend kepada Lesnar pun dapat rumah bernilai lebih 40 juta. 10 juta US dollar. Lebih 40 juta. Rozahat. Kan? Patutlah kita tengok awal ni duk balon BN kuat je dulu. Betul tak? Rupa-rupanya sama-sama lah dengan geng-geng yang nak menjatuhkan kita. So benda-benda macam ni, saya kesian lah tengok Dato' Seri Najib kan. Saya secara terang saya dah tak percaya dengan sistem kita ni lah. For me, it's purely law of the jungle. So you kena betulkan, cara nak betulkan, kita kena pastikan BN dalam pilihan raya umum ke-15 kita ambil alih kerajaan. Kita memerintah mengikut acuan kita sendiri. Kita betulkan sistem kehakiman kita. Kita nak cerita banyak tapi dah nak masuk waktu maghrib. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tok Man.